وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan masa kepada kita bersama, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kehidupan ini, yang mana dari segi kedudukannya dia berada di tempat yang kedua, nikmat afiah. Sebagaimana yang kita pernah sebut, nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman dan Islam, manakala nikmat pada tempat yang kedua itu adalah nikmat afiah. Dan kita pernah berbincang berkaitan dengan perbezaan di antara afiah dengan kesihatan, ataupun sihat dan kesihatan. Sihat dan juga afiah itu ada perbezaannya yang telah kita bincang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak ajak tuan-tuan pada malam ini untuk melihat berkaitan dengan tajuk yang dibincang panjang oleh para ulama berkaitan dengan makanah al-aql fil Islam, kedudukan akal dalam Islam. Dan saya akan cuba bagi kepada 5 tajuk pada malam ini, 5 subtajuk pada malam ini. Yang pertama, kita berbicara berkaitan dengan hakikat siapakah manusia. Apa komponen yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua, kita cuba ambil sikit berkaitan dengan ta'rif akal. Ta'rif akal menurut beberapa pandangan para ulama. Dan yang ketiganya, kita melihat berkaitan dengan ayat-ayat akal dan perbincangan di kalangan para sarjana semasa dan sarjana yang lalu, dan kita gabungkan untuk kita bicarakan insya-Allah. Yang keempatnya, kita melihat berkaitan dengan macam mana kita berinteraksi ataupun akal berinteraksi dengan nas. Dan yang kelimanya sudah tentu kita akan menyimpul berkaitan dengan akhirnya kita boleh tengok macam mana kedudukan akal dalam Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bawa yang pertama. Yang pertama ni saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk melihat siapakah kita manusia. Perkataan Al-Quran kita jumpa, tadi tu Imam baca, kita jumpa dalam Al-Quran kadang-kadang dia guna kalimah an-nas, kadang-kadang dia guna kalimah al-insan. Apa beza antara an-nas dan al-insan? Itu kita kira lain. Cuma kalau berbicara tentang insan, tentang manusia, kesimpulan yang dibuat oleh ramai para sarjana, akhirnya saya memilih apa yang disebut oleh Ratib An-Nabulsi. Ratib An-Nabulsi, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, hafizahullah. Tokoh ni masih hidup. Tokoh ni 2 tahun lepas mari ke Kedah Darul Aman. Dia terkenal sebagai tokoh tafsir, dan juga bidang kepakarannya dalam tafsir adalah berbicara berkaitan dengan ayat-ayat i'jaz, ayat-ayat mukjizat dalam Al-Quranul Karim. Dia berbicara berkaitan ayat mukjizat, ayat i'jaz ni apa? Ayat yang disebut sebagai ayat saintifik, ayat sains dalam Al-Quran. Ini tokohnya, dia orang Syria. Hari itu masa berlaku peperangan Syria, dia berhijrah ke Jordan dan sekarang ni berada di Turki. Hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara beliau. Beliau menyimpulkan, setelah melihat rangkuman ayat suci Al-Quranul Karim dan juga melihat kepada perbincangan para sarjana sebelum, para ulama sebelumnya berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan siapakah itu manusia, maka Syekh Ratib An-Nabulsi hafizahullah, beliau menyimpulkan manusia itu terdiri daripada 3 komponen dengan 3 tugas. Manusia itu dinamakan sebagai manusia yang akhirnya dia akan dikenakan sebagai taklif, dia akan diberikan pemberatan syarak apabila dia beragama Islam. Dia mempunyai 3 pekakah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dan ketiga-tiga pekakah itu ada makanannya, dan ketiga-tiga pekakah itu ada peranannya. Apa dia?
Kata Ratib An-Nabulsi, katanya, yang pertamanya, al-insan huwa al-aqlun yudrak. Yang dikatakan manusia itu adalah makhluk yang mempunyai akal. Dan akalnya itu berfungsi. Berfungsi dalam bentuk mana? Berfungsi dalam bentuk yudrak. Dia mencerap. Itu adalah manusia. Dalam banyak keadaan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang tidak menggunakan akal, inhum illa kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternakan. Ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu bagaikan kayu-kayu yang kaku. Apa lagi? Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa kitab yang banyak tetapi mereka tidak mengambil iktibar daripadanya, seumpama himar, yang himar kaldai, seumpama kaldai yang membawa barang-barang yang berat. Ini kaedah Al-Quranul Karim menyebut tentang penggunaan akal. Orang yang diberikan kepada dia akal, tetapi dia tidak menggunakan akal itu untuk yudrak, untuk dia mencerap sesuatu, membuat keputusan berasaskan kepada cerapan dia dengan menggunakan akal tersebut, maka disebut oleh Al-Quranul Karim, inhum illa kan an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternakan. Binatang ternakan Allah Ta'ala tak bagi akal kepadanya. Dan kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan perhati dalam kita mengaji fiqah, tuan-tuan. Kalau kita mengaji fiqah, kita duk mengaji hukum apa pun, dia ada wajib, dia panggil apa? Wajib. Dia ada wajib dan dia ada rukunnya. Ataupun dia panggil syarat wajib dan juga rukun dan sebagainya. Syarat wajib kepada sembahyang, syarat wajib kepada zakat, syarat wajib kepada haji dan sebagainya, semua benda tu diletakkan syaratnya adalah berakal. Kalau tidak berakal, maka kewajipan itu tidak tertaklif kepadanya. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang ada akal tetapi tidak menggunakan akal. Itu yang Al-Quran kata, inhum illa kal an'am bal hum adall. Dia salah guna akal, dia guna akal dengan cara yang tak tepat dan sebagainya. Mereka ini, kata Allah, inhum illa kal an'am bal hum adall. Mereka ini bagaikan binatang ternakan. Manakala yang kedua, Allah Ta'ala jadikan dia manusia, tetapi Allah Ta'ala tak berikan kekuatan akal kepada dia. Kekuatan idrak, kekuatan untuk mencerap. Mungkin lemahnya ataupun kurangnya ataupun kelainan upayanya adalah dari segi akal. Maka orang ini tidak diwajibkan. Taklif tidak diwajibkan. Pemberatan syarak tak terkena ke atasnya. Dia tak wajib sembahyang, dia tak wajib zakat, dia tak wajib semua tu. Pasal apa? Kerana syarat wajib yang utama, iaitulah akal, selepas Islam, kemudian yang keduanya berakal, itu tidak ada kepada orang tersebut. Bila dia tidak ada syarat wajib, maka kewajipan itu tidak terkena kepada dia. Ini dua keadaan, tuan-tuan. Akal, dia sendiri ada, yudrak, dia boleh cerap, tapi dia tak guna. Hak ni yang Quran kata, dia macam binatang ternakan. Yang kedua, dia memang Allah Ta'ala tak anugerahkan, Allah Ta'ala tak bagi kepada dia akal tersebut. Maka itu disebut sebagai manusia, disebut sebagai orang yang kelainan upaya, dan dia tidak diwajibkan secara syaraknya atas amalan-amalan yang diwajibkan kepada orang lain. Okey, itu yang pertama, manusia. Manusia aqlun yudrak. Dia ni adalah manusia ni, komponen yang diberikan kepada dia adalah akal untuk dia mencerap. Dan semua kita tahu dia punya warizauhu, dan dia punya makanannya adalah ilmu. Makanannya adalah ilmu. Sebab itulah keluarnya kata-kata di kalangan para ahli hikmah, ilmu ini adalah paksi kehidupan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia, maka dia kena ada ilmu. Siapa yang nak akhirat, maka dia kena ada ilmu. Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat di kalangan kamu, di kalangan orang yang beriman di kalangan kamu, darjat dia agak tinggi. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang yang beriman disertakan dengan diberikan ilmu kepadanya, maka dia diangkat darjat yang lebih tinggi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama
di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Termasuk dari segi nilaian dia. Termasuk dari segi Allah Ta'ala nak bagi ganjaran, pahala dan sebagainya tu, asasnya adalah dia tengok sama ada antara orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Orang yang pergi buat haji. Kita buat kalau contoh haji. Orang yang buat apa-apa amalan sebenarnya, dia buat dengan ilmu yang yakin. Ilmu yang mantap. Ilmu yang tepat. Sudah tentu tak sama dengan satu orang yang buat secara ikut-ikutan. Tak sama. Tak sama. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, samakah orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Samakah orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Kerana itulah juga jannat itu darajat. Syurga itu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Syurga itu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada orang yang buat dengan ilmu, ada orang yang buat dalam bentuk ikut-ikutan, ada orang yang buat dalam bentuk ilmu separa dan sebagainya, atas amalan yang sama, di tempat yang sama, keadaan yang sama, bulan yang sama, tapi penerimaannya tak sama. Tak sama tu punca dia apa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ada orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu dalam beramal? Tak sama. Tak sama. Tuan-tuan, tunjuk contoh. Tunjuk contoh. Contoh ni mudah ya. Nabi SAW sebut, khatib, orang yang berkhutbah tu, orang yang berkhutbah itu, dia khutbah, dia baca hamdalah, dia baca salawat, dia sebut ittaqillah apa semua tu. Tapi kaedah dia berkhutbah itu menentukan dia ni cerdik ataupun bodoh. Nabi tak kata bodoh, Nabi kata tak cerdik. Nabi kata secara mafhum mukhalafah, Nabi kata mimma immatir rajuli. Di antara tanda kecerdikan seseorang yang berkhutbah itu, apa dia? Ay yuqassiral khutbati wa yutawwil as-salati. Dia memendekkan khutbah dan dia memanjangkan sembahyang Jumaat. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ada orang main khutbah, dia khutbah tu nampak macam semangat tak kira. Kita berasa macam dia berilmu, padahal dia sedang mempamerkan kebodohan dia. Khutbah ni tuan-tuan, dia tak boleh lebih daripada, kalau kita tengok khutbah Nabi SAW, semua khutbah Nabi satu tema ya. Apa dia nak bagi tahu? Satu tema ya. Tuan-tuan tengok khutbah dia sebut ittaqullah, dia sebut bertakwalah kepada Allah, sebelum tu innal hamdalillah sebagainya. Kemudian dia sebut satu tema ya. Apa dia? Ittaqud dunya wattaqun nisa sebagai contoh. Itu khutbah. Nabi sebut takutlah kamu kepada fitnah dunia dan takutlah kamu kepada fitnah wanita. Kemudian dia syarah sikit, habis tutup. Khutbah pendek ya. Sebab khutbah tu adalah petanda tentang jawami'ul kalim. Himpun tu bagi dia jadi cukup cantik dan molek, sampaikan khutbah dengan pendek. Khutbah. Puan kita tuan-tuan, ada orang kalau dia berkhutbah panjang, orang mungkin nampak oh dia ni kemah ni, dia ni tak. Nabi SAW sebut tanda kebijaksinian dia. Dia bijak sini ya, dia tak bijak sana. Dia bukan orang yang cerdik. Kerana Nabi kata mimma immatir rajuli, di antara tanda kecerdikan dan kematangan seorang khatib itu ialah dia memendekkan khutbah dan dia memanjangkan sembahyang. Dia memanjangkan sembahyang. Dan sudah tentulah takrif pendek itu ada perbincangannya lah. Berapa minit, apa. Tapi kalau sampai 2.5 tu, hak tu ittifaq kata ni bodoh. Hak tu kalau tutup khutbah sampai tutup 1 jam, sah bodoh. Khutbah dia pendek ya. Bentuk khutbah itu adalah pendek saja. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tak sama. Itu yang disebut kata akal itu dia punya makanan dia adalah ilmu. Ilmu itulah yang menyebabkan nampak dia ni sebagai seorang yang berakal. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya kata Syekh, dia kata yang kedua, komponen manusia ini yang menyebabkan akhirnya dia akan ditaklifkan adalah qalbun yuhib. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia perasaan, jantung hati, qalbu. Yang mana qalbu ini dia punya makanannya adalah mahabbah, kasih sayang. Manusia ini kod mana pun dia perlu menyayangi dan disayangi. Itu manusia.
Antara benda yang kita perlu tumpang menumpang di atas muka bumi ni adalah tumpang kasih sayang. Tak mungkin kita boleh hidup di atas muka bumi ni kita nak duduk seorang-seorang. Kita tak mau campur dengan siapa, kita tak mau kasih kat siapa, dan kita tak mau siapa-siapa pun kasih kita. Tak mungkin. Kerana makhluk manusia ni adalah makhluk yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia qalbu, yang mana fungsi qalbu itu adalah mahabbah, yuhib, dia mencintai. Sudah tentulah makanannya itu adalah rasa cinta. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim banyak kali berkaitan dengan hub, berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan sayang dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut tentang Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, kamu cinta kepada Allah, kaedah untuk menzahirkan kecintaan kepada Allah itu dengan fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mengasihi kamu. Qalbu. Manusia ni akhirnya dia kena cari tempat untuk dia cinta, dia kena cari zat untuk dia cinta, dan dia kena ada satu perasaan untuk dicintai oleh zat, dicintai oleh orang lain dan sebagainya. Cinta, kasih, satu perkara yang diberikan kepada manusia. Manusia yang tidak ada sifat hub, tidak ada sifat kasih sesama manusia, tidak ada langsung kasih kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia kering kontak. Manusia ini berpotensi untuk menjadi penjenayah. Apabila dia menjadi penjenayah, maka sebagaimana yang disebut oleh Al-Quranul Karim, apabila hilang mahabbah daripada dirinya, dia boleh buat macam-macam perkara. Dia boleh buat macam-macam perkara. Dia bunuh manusia lain, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 7 tu, lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya jantung hati, mereka punya perasaan, mereka tidak menggunakan perasaan itu setepatnya untuk hub dan untuk berfikir. La Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni pun sama, mereka ni bagaikan binatang ternakan, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Orang yang tidak ada mahabbah, tidak ada hub, dia buang anak dia macam binatang ternakan, bahkan lebih teruk daripada binatang ternakan. Dia sanggup bunuh anaknya. Orang yang tidak ada perasaan hub, mahabbah, kasih sayang, dia sanggup ronggol anak dia. Orang yang tidak ada perasaan hub, kasih sayang, tidak ada perasaan cinta, dia duduk di mana-mana posisi pun dia akan tekan orang. Hub, satu perkara yang cukup penting. Sampai baginda Nabi SAW sebut tentang kedudukan hub yang cukup tinggi. Al-Quran juga menyebut yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka kasih kepada Allah dan Allah Ta'ala mengasihi mereka. Ini orang yang terbaik. Orang yang boleh mengendalikan manusia dengan sifat yang baik dan boleh mengendalikan manusia dan problemnya dengan tepat adalah orang yang diberikan rasa kasih, rasa cinta, rasa hub dalam dirinya. Pemimpin yang memimpin dengan hub. Nabi kita Muhammad SAW, dia berdoa. Tuan-tuan cuba perhati doa Nabi. Tuan-tuan hafal dah doa ni, saya rasa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa iza aradta fitnata fi qaumin fatawaffani ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Doa ni Nabi dia ajak kepada kita, manusia dia tak boleh hidup dalam keadaan elok di muka bumi ni melainkan apabila dia berkongsi kasih. Dia berkongsi cinta. Cinta dengan makna mahabbah. Kata Nabi SAW, dia minta doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, tolonglah bagi kepada aku perasaan mudah untuk melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan perasaan mudah untuk meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan perasaan kasih, sayang kepada orang-orang miskin. Hujung doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada kamu supaya diberikan perasaan kepada aku, perasaan kasih kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mengasihi orang yang dikasihi olehmu. Wa hubba amali alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan mengasihi dan juga kasih, perasaan kasih kepada amalan yang boleh mendekatkan aku kepada cintamu. Nabi SAW menyebut, Alhamdulillahilladzi razaqani bihubbi Aisyah. Atau kama qala, Nabi sebut, segala puji bagi Allah
yang telah merezekikan kepada saya perasaan kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha, perasaan cinta kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Baginda sebut, siapa yang berasa nak bagi umur dia panjang, nak bagi umur dia panjang. Umur panjang tu sudah tentulah bukan dalam bentuk jumlah dan bilangannya, tetapi kualiti umur. Nabi sebut, lebarkan rasa cinta, lebarkan rasa kasih kepada sesama insan. Dengan bentuk mana? Silaturrahim dan sebagainya. Itu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kalau kita berbicara berkaitan dengan hub dalam Al-Quranul Karim. Satu hari mungkin kita cuba gali ayat-ayat hub, ayat-ayat cinta dalam Al-Quranul Karim. Tahun lepas bulan 11 bulan 12 ya. Kita buat di Hotel Tabung Haji tahun lepas. Masa tu nama Tabung Haji, kita buat program Malam Apresiasi Cinta. Cerita apa? Cerita tentang ayat-ayat hub, ayat-ayat cinta dalam Al-Quranul Karim. Satu perkara yang dia adalah elemen yang terpenting daripada kejadian manusia ini, dijadikan kepada mereka satu qulub, ataupun dipanggil dengan qalbu, dipanggil dengan jantung hati. Yang ketiganya, yang kata manusia ni tuan-tuan, jismun yataharrak. Jismun yataharrak. Manusia ini jismun, jisim, jasad yang dia boleh bergerak. Allah Ta'ala sebut dalam bentuk apa? Ada ketikanya Allah Ta'ala sebut mata, ketikanya Allah Ta'ala sebut telinga, ketikanya Allah Ta'ala sebut perasaan, ada ketikanya Allah Ta'ala sebut akal, ada ketikanya Allah Ta'ala sebut tangan, ada ketikanya Allah Ta'ala sebut kaki, dan Allah Ta'ala dalam semua dia sebut semua nikmat yang dia bagi kat kita tu, yang dia ungkit-ungkit tu, tujuan ungkit tu adalah untuk merangsang iman. Dia kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang dalam diri kamu, kenapa kamu tak tengok? Dia suruh kita tengok dalam diri kita. Tengok tentang fungsi akal, tengok tentang fungsi apa dengan ilmu yang ada kepada insan untuk melihat tentang fungsi macam mana perjalanan darah dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, pada ufuk ini, pada alam ini, dan juga pada diri mereka itu sendiri. Diri kita ni tuan-tuan, jasad kita ni, jisim kita ni, yang yataharrak, yang bergerak, sebenarnya dia mempunyai nilai yang cukup hebat di hadapan kebesaran Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Itu manusia. Manusia. Disimpul oleh siapa? Disimpul oleh Syekh Muhammad Ratib bin Nabulsi hafizahullah. Beliau menyebut yang kata insan itu, manusia itu aqlun yudrak, akal yang boleh mencerap, qalbun yuhib, jantung hati yang ada perasaan kasih, dan yang ketiganya jismun yataharrak, jisim ataupun jasad yang bergerak. Semua itu yang membentuk insan. Dengan ada kesempurnaan itu, manusia itu akan menjadi manusia yang ditaklifkan oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Satu, habis. Tajuk yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, secara ringkas, apa dia akal? Apa dia akal? Ramai para mufassirun berbicara berkaitan dengan akal. Saya jumpa dua perkataan yang menjadi kata kunci. Dalam pelbagai bentuk mereka mendefinisikan akal. Mereka definisikan akal dengan keadaan pelbagai bentuk. Tapi saya jumpa yang digunakan oleh semua para sarjana ini, mereka berkongsi dua kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah idrak. Akal itu kerjanya adalah mencerap. Mencerap, menerobos, berkhayal, apa semua ni, mencari. Itu adalah fungsi akal. Dan yang keduanya, apa yang mereka cari? Yang mereka cari itu adalah hikmah. Mereka tu bukan mereka. Apa yang dicari oleh akal? Yang dicari oleh akal adalah hikmah. Yang dicari oleh akal adalah hikmah. Jadi tuan-tuan, dia dua apa istilahnya? Dua kata kunci ini. Akal itu fungsinya adalah mencerap. Matlamat daripada mencerap itu adalah untuk mencari hikmah. Lalu hikmah itu dia keluar sama ada dalam bentuk tindak laku. Hikmah itu dia boleh jadi keluar dalam bentuk ilmu dan sebagainya. Sebab tu bila berbicara pula berkaitan dengan perkataan hikmah dalam Al-Quranul Karim,
banyak pandangan para ulama berkaitan dengan apa maknanya. Ada yang dimaksudkan dengan hikmah itu adalah tindak laku manusia yang hasil daripada dia mencerap sesuatu. Budi manusia itu lahir secara hikmahnya hasil daripada cerapan akal. Cerapan akal. Tuan-tuan, akal yang sejahtera, dia tak kira agama, dia tak kira sempadan geografi. Akal manusia yang sejahtera, dia suka kepada apa yang dinamakan mahmudah, dia tak mau kepada apa yang dinamakan mazmumah. Tuan-tuan buka dalam kitab Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan buka dalam kitab apa pun yang berbicara berkaitan dengan hati ni. Tuan-tuan berbicara berkaitan dengan hak dalaman ni. Tuan-tuan akan dapati bahawasanya semua perkara yang disenaraikan sebagai mahmudah tu, akal akan menerimanya. Akal akan menerimanya. Semua perkara yang berkaitan dengan mazmumah, sifat-sifat yang tercela itu, akal akan kata dia sifat yang tercela. Tuan-tuan, ganggu jalan orang. Ganggu rumah orang. Jalan masuk ke rumah orang. Akal manusia mana yang kata tu sifat terpuji? Duduk di bujang ke, duduk di lembah mana ke, mai sampai Napor ke, tanyalah Siam mana pun. Tanyalah siapa-siapa pun tuan-tuan. Dia akan kata benda tu adalah sifat mazmumah. Cuma dia tak sebut mazmumah. Yang membezakan kita berasa kata agama, kita berasa macam dia ada nilai agama bila kita sebut dalam bahasa Arab. Mazmumah. Mazmumah tu sifat-sifat yang tercela. Ada orang dengar di Taiping, di Kamunting, ubah dah nama anak dia. 4 tahun lepas. Dia dengar ustaz mengajar di masjid, mahmudah dan mazmumah. Sedap. Dapat anak kembar. Mahmudah seorang, mazmumah seorang. Padahal muka. 4 tahun lepas dia ubah dah nama dia. Dia ubah dah nama. Dia tak tahu dengar tu, baru dapat anak. Balik buah nama bagi tahu kat bini dia. Bini dia tak cantik. Sebut tu sedap. Mahmudah seorang, mazmumah seorang. Jadi pergi jumpa masa ni, orang beritahu dia, tak, mazmumah maksud dia jahat. Oh tu kan? Mana tahu bunyi Arab nampak macam sedap. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan, balik kepada kita, yang kata akal ni, dia cerap sehingga mengeluarkan hikmah. Dan hikmah itu, secara fitrahnya, manusia semua akan menerimanya. Macam sebab mahmudah kita sebut tadi. Tuan-tuan, Nabi sebut antara benda yang cukup tercela ni adalah menahan punca ayak. Menahan punca ayak. Tak mau berkongsi ayak dengan orang lain. Tuan-tuan, menahan jalan. Jalan yang boleh dikongsi secara bersama, dia kerat jalan dan sebagainya. Ini sifat mazmumah dari segi perhubungan dalam masyarakatnya. Mazmumah. Hikmah akan terbit benda tu. Kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua. Semua tu idrak melalui pencerapan yang dilakukan oleh akal. Natijah akhirnya adalah hikmah. Natijah yang paling akhirnya adalah hikmah. Okey. Hikmah itu saya sebut sekadar untuk malam ni, kita kata dia boleh jadi dalam bentuk tindak laku, dia boleh dalam bentuk perlakuan, dia boleh jadi dalam bentuk ilmu. Okey. Jadi kalau kita bincang tentang ta'rif hikmah, ta'rif akal itu apa? Kita kata berasaskan kepada dua kunci ini. Usaha untuk mencerap sesuatu sehingga melahirkan hikmah daripada apa yang dia cerap. Itulah ta'rif akal. 2. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim, bukan sekali, bukan dua, hampir 30 kali, Allah Ta'ala menggunakan afala ta'qilun. Kenapakah kamu tidak berakal? Allah Ta'ala guna kalimah afala tatafakkarun. Kenapakah kamu tidak berfikir? Maknanya, kalau kita perhati dalam perbincangan Al-Quranul Karim menyebut berkaitan dengan akal ini, fungsinya adalah untuk berfikir. Mencerap dengan cara untuk kita berfikir. Tuan-tuan buka ayat. Kalau salam surah apa? Dalam juzuk yang sekitar 26 itu, Allah Ta'ala sebut, Qul innama a'idhukum biwahidah. An takunu lillahi masda wa furada, thumma tatafakkaru ma bisahibukum min jinnah. Allah Ta'ala sebut, di antara amalan yang kita perlu buat pada waktu malam,
Amalan yang perlu kita buat pada waktu malam itu adalah untuk kita berfikir. Innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Kamu bangun pada waktu malam kerana Allah, sama ada berdua ataupun seorang-seorang diri. Summa tatafakkaru. Kemudian kamu berfikir. Jadi Quran letak fungsi akal ni. Akal ni dia suruh kita berfikir. Dia suruh kita berfikir. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ransang banyak kali suruh kita berfikir. Tentang 3 ayat. Tentang 3 ayat. Tuan-tuan semua tahu benar ni? Saya ulang sebut ya. Ayat itu makna dia tanda. Ayat itu makna dia tanda. Ayatullah maksud dia tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatullah tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat tu maksud dia tanda, tuan-tuan. Okey. Ayat ni disebut dia ada 3 jenis. Satu dipanggil dengan ayatul kaun. Ayat tanda kebesaran Allah pada penciptaannya. Langit, bumi, jamal apa? Unta, ba'ir, sebagainya. Semua ni adalah Allah Ta'ala tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaannya. Allah Ta'ala suruh kita tengok kan. Tuan-tuan baca selalu dalam Al-Ghashiyah tu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tak tengok ke arah unta, macam mana dia diciptakan? Tengok tu tujuan apa? Summa tatafakkaru. Kemudian kamu berfikir. Quran rangsang kita untuk berfikir. Quran rangsang kita untuk berfikir. Kalau tuan-tuan perhati dalam Quran, tuan-tuan, ada 3 suruhan Al-Quran yang kebanyakan orang Islam tak buat. Umat kita ni, Allah Ta'ala suruh baca. Baca ni orang kita cukup pemalas. Satu kan. 2, Quran suruh kita berfikir. Banyak kali. Tapi umat kita ni umat yang jarang berfikir. Malas berfikir. Kalau tak fikir langsung, masalah tak? Dia berfikir itu pun terlalu minima. Yang ketiganya, Quran suruh berjalan. Umat kita ni jadi umat yang paling malas berjalan. Bukan jalan dengan makna tengok sikit muka bumi Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan. Lah ni tak boleh jalan. Buat macam mana? Tengok pasport tu. Pergi tamu nak ambil tu. Dia tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah. Balik kepada apa kita sebut akal ni, fungsi Al-Quran. Al-Quran suruh kita fikir. Fikir tentang apa? Satu untuk saat ni. Ayat Allah pada kauniyah. Ayat Allah Ta'ala pada penciptaan dia. Langit, bumi, laut. Laut tu Allah Ta'ala suruh perhati, tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh pergi tengok laut. Dalam Al-Quran ada 47 kali Allah Ta'ala sebut tentang laut. Dengan pelbagai nikmat dia. Dan di kebanyakannya, di hujung dia, Allah Ta'ala tanya, tera tu aku bagi tahu, hangpa tak mau fikir lagi ke? Afala tatafakkarun? Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Semua tu aku jadi sebagai tanda-tanda kebesaranku bagi kaum yang mau berfikir. Yang kedua, tuan-tuan, 5 minit lagi insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan, dia panggil apa? Takwiniyah. Ayat Allah Ta'ala takwiniyah pada tindakan Allah. Allah Ta'ala tindak Allah Ta'ala bertindak. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tengok Fir'aun. Wa fir'auna dhil autad allazina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab. Yang kata Fir'aun ni dia bina satu tamadun dia lam yukhlaq misluha fil bilad. Tak pernah dibuat oleh mana-mana tamadun sebelum tu. Tak pernah dibuat oleh mana-mana dinasti dan kerajaan sebelum tu. Yang kata Fir'aun ni. Allah Ta'ala kata, tujuan aku suruh hampa pergi tengok. Akhirnya, sekuat dan segagah Fir'aun tu, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ransang. Tengok ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah pada pada tindakannya. Takwiniyah. Banyak pada tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok tentang tsunami, kita tengok tentang kehancuran. Tuan-tuan, ada kaum yang lah ni tak disebut dah. Kaum yang lah ni tak sebut dah. Takkan Melayu hilang di dunia, Melayu masih ada lagi. Iram, apa nama kaum Ad dan Samud, duduk mana dah? Tak ada lah. Allah Ta'ala suruh tengok benda tu semua. Allah Ta'ala suruh tengok semua benda tu. Ayatullah at-takwiniyah. Liqaumin yatafakkarun. Yang ketiga, nama dia ayatun Qur'aniyah. Ayat Quran. Ayat Quran juga, sebahagian ayat Quran tu kita akan sebut tentang interaksi. Bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan menggunakan akal. Tuan-tuan, ayat suci Al-Quranul Karim itu juga Allah Ta'ala suruh summa tatafakkaru.
kemudian kamu berfikir padanya. Summa tatadabbaru, kemudian kamu disuruh tadabbur. Pasal nak rangsang akal ni perlu untuk sentiasa bergerak. Sebab tu Allah Ta'ala bila sebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala akan sebut tentang tafakkur, melihat, memerhati. Tafakkur, perhati, fikir, tengok. Untuk apa? Cerap mencari hikmah. Cerap mencari hikmah. Itu tujuan Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Kalau kita nak sebut ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan berfikir ni, agak banyak. Kemudian, yang keempatnya tuan-tuan, kita nak bincang sikit. Macam mana kita nak berinteraksi dengan menggunakan akal terhadap Al-Quranul Karim ataupun terhadap dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama. Sebelum tu, secara ringkasnya macam ni. Agama kita ni tuan-tuan, dia ada yang berbentuk ibadah dan dia ada yang berbentuk muamalah. Dia ada yang berbentuk ibadah. Ibadah, istilah Al-Quran juga disebut hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Dia ada yang berbentuk muamalah. Kita panggil hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia, berekonomi, bermasyarakat, berjiran, berorganisasi, berpentadbiran, berhubungan antara bangsa, semua tu dia panggil muamalah. Macam mana fungsi akal dalam berinteraksi dengan perkara ini? Agama mengajar kepada kita dalam masalah akidah dan juga usul syariah. Dalam masalah akidah ni pegangan, usul syariah, sumber hukum syariah yang qat'i itu, macam mana caranya? Kita tidak disuruh untuk berinovasi dalam perkara tersebut. Kita tak perlu guna akal kita untuk berinovasi. Kita terima apa yang Al-Quran sebut. Sembahyang 5 waktu, zakat, haji di Makkah. Sekadar kalau kita menggunakan akal, sekadar untuk mencari hikmah di sebaliknya. Pasal apa Makkah? Apa kaitan doa Ibrahim dan hikmahnya yang kita boleh ambil? Kenapa 7 kali? Kenapa perlu berlari-lari anak? Dan sebagainya. Kenapa pergi wukuf di tengah Arafah? Pasal apa mai ke mana pun, hang mai daripada negeri mana pun, pangkat menentang apa pun, hang mai, hang kena duduk di Arafah. Kalau tak pergi Arafah, hang tak dapat haji. Hikmah. Dari segi dalil tu, dia panggil hikmah. Penggunaan akal sekadar untuk hikmah. Untuk mencari hikmah. Menghafal dalil dan juga mencari hikmah daripada amalan tersebut. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat balik mengaji pondok dulu ni, dia ada mabadi'ul asyarah. Prinsip 10. Sebelum kita masuk tajuk apa pun, dia ada prinsip 10. Mabadi'ul asyarah. Apa dia? Ta'rif. Bagi setiap benda yang kita nak bincang tu, dia ada ta'rif dia. Ta'rif bayang apa, ta'rif zakat apa, ta'rif semua tu kita bincang. Ta'rif jihad apa. Sebab hadis dia mengikat supaya kita faham betul-betul. Lepas tu, masyru'iyatuhu, dalil tentang pensyariatan dan sebagainya. Salah satu daripada tajuk 10 prinsip ilmu ni adalah wa hikmatuhu, dan hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya tu dibincang. Ini peranan akal. Allah Ta'ala tak sebut tentang hikmah, tapi kita mencari hikmah tersebut. Itu yang dalam konteks hablum minallah. Kita mencari hikmah tersebut. Satu lagi konteksnya adalah muamalat. Ini yang agama bagi zon yang cukup luas untuk kita mencari apa yang dipanggil hikmah. Dan bentuk hikmah dalam masalah muamalat ini menggunakan akal dalam bentuk yang inovasi. Dulu tuan-tuan, zakat tak ada di sini. Apa prinsip zakat yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim? Allah Ta'ala kata, ambil sedekah. Bagi kepada golongan fakir, golongan miskin, mengamalkannya secara muamalah, mengamalkannya mencari hikmah. Tujuan apa ni? Apa maksud? Apa dia maqasid? Apa dia objektif disuruh berzakat? Nabi sebut dalam objektifnya, Nabi kata keluarkan orang kaya, orang miskin daripada kepompong kemiskinannya. Oh, kalau kita sekadar bagi 600 tahun tak jadi. Projek buat rumah, projek asnaf niaga dan lain sebagainya. Inovasi dalam masalah muamalat dengan manusia. Kerana itu fungsi akal. Lalu akan nampak tentang keindahan agama itu yang diletakkan secara prinsip. Tapi kita nampak dalam masalah muamalat, apabila berlaku penggunaan akal,
mencari inovasi baru bagi membentuk dan mencapai kepada objektif syarak. Dan lain sebagainya lah. Yang terakhirnya tuan-tuan, yang kelimanya, di mana kedudukan akal dalam agama ini? Kita boleh simpulkan daripada satu ungkapan, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama, tidak beragama dengan tepat bagi orang yang tidak ada akal. Dia terima satu-satu benda tu atas nama orang jual, atas nama agama, lalu dia terima tanpa berfikir. La dina liman la aqlalah. Itu tidak ada nilai agama. Nilai agama, dia perlu timbang. Peranan akal itu dalam masalah hukum yang qat'i tadi ni kita sebut apa? Tentang hikmah, dan itu telah digunakan upaya oleh para ulama kita, para sarjana kita mencari hikmah di sebaliknya. Dan dalam sudut hubungan dengan manusia, muamalah, ambil apa dia objektifnya, dan hikmahnya adalah dengan mencari inovasi baru bagi membangun manusia. Itu kedudukan akal. Jadi kalau orang beragama dalam keadaan dia kata tak usah gunakan lah. Dalam Isra' dan Mi'raj, baginda Nabi SAW berusaha untuk jawab berapa tiang Masjid Aqsa. Pasal apa tuan-tuan? Akal. Ada unsur, ya, dia nak cerita tentang mukjizat, tapi Allah Ta'ala gambarkan juga benda tu. Dia tak kata, hang terimalah, aku pi Tuhan buat, Tuhan tahu lah nak buat. Dia bagi juga unsur ilmu dan akal. Bila lepas sebut, betul. Lepas pi, orang Quraisy waktu tu tak ada kerja apa. Lepas pi Masjid Al-Aqsa, lepas bilang tiang. Antara pengetahuan yang lepas ada adalah berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa tu adalah tiang. Lepas tanya Nabi jawab, tepat. Okey. La dina liman la aqlalah. Jadi tak bolehlah bila orang sebut ni agama ni. Oh ya, kita pun percaya. Tak, bukan lagu tu. Agama juga membenarkan kepada kita, thumma tatafakkaru, kemudian berfikir. Barulah kualiti dalam kita beragama tu akan menjadi kualiti yang tepat dan elok. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dan memaafkan kita bersama dan memasukkan kita bersama di kalangan hamba-Nya yang bertakwa kepadanya, insya-Allah. Allahumma wa